Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini, pagi Khamis, kita menyambung sesi tazkirah dan juga penulisan nasakh ataupun kita menyalin Al-Quran. Pada pagi ini saya akan membicarakan sambungan daripada minggu-minggu yang lepas berkenaan dengan hak-hak Al-Quran. Jadi yang lepas kita baru saja membicarakan berkenaan dengan hak tadabbur, tadabbur. Dan pada pagi ini insya-Allah kita masuk kepada hak yang seterusnya. Juga disebut tatbiq. Ta yaqaf tatbiq. Tatbiq maknanya ataupun dalam istilah lain amal. Kita beramal dengan Al-Quran, kita melaksanakan Al-Quran. Jadi al-amal ataupun tatbiq ini adalah merupakan objektif ataupun matlamat yang paling utama penurunan Al-Quran itu sendiri. Di Al-Quran itu diturunkan supaya apa? Supaya kita selain daripada membaca, selain daripada kita memahaminya, juga kita kena beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran. Kerana dia bila kita nak beramal ni, dia bermula dengan apa? Membaca, kemudian tadabbur, kemudian kita membesarkan, mengagungkan Al-Quran, kemudian kita beramal dengan Al-Quran. Jadi para salafus salih apabila mereka membaca Al-Quran, mereka akan menanamkan azam dalam diri mereka untuk beramal dengan Al-Quran itu sendiri. Bila sebut amal itu maksudnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dua perkara ini tak dapat dipisahkan. Beramal dengan sesuatu yang disuruh, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada kata-kata daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud kata, "Iza sami'ta qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak." Fa innaha khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Apabila kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Quran kita akan jumpa di permulaan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Terjemahannya wahai orang yang beriman, maksudnya keseluruhan orang-orang yang mukmin, orang yang beriman itu. Maknanya di situ Allah Subhanahu wa taala menggamit kita, memanggil kita wahai orang-orang yang beriman. Maka bila kita mendengar ayat-ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, maka hendaklah kita mendengar dengan baik, mendengar dengan fokus, mendengar dengan baik. Kenapa? Karena kata Ibnu Mas'ud, fa innaha, karena ayat-ayat itu khairun, adalah merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan juga ada kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala larang kita. Jadi dua perkara ini tak boleh dipisahkan. Maknanya orang tu dia hanya buat benda yang suruh, tapi benda yang larang dia buat juga, tak boleh. Dia kena ada dua perkara itu. Jadi antara dua perkara itu sebenarnya yang lebih senang ialah meninggalkan sesuatu yang dilarang. Yang buat tu sebab kita kena buat. Kita kena solat, kita kena buat zakat, kita kena berjihad, kita kena menuntut ilmu, kita kena bersilaturahim, kita kena
berkorban harta, berkorban nyawa dan sebagainya, itu kena buat. Tapi yang syar yang ditegah ni sebenarnya kita tak kena buat aja, tak perlu buat. Tak perlu buat sebenarnya lebih ringan. Tapi masalah kita ialah masalah kita ada dorongan-dorongan yang sentiasa mengajak kita kepada kejahatan. Dia ada syaitannya, dia ada nafsunya, kan? Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kita mencuri contohnya, mengharamkan kita berzina, mengharamkan kita pecah amanah, kita menipu, kita membunuh. Dia melarang, perkara tu dilarang. Senang saja, maknanya kalau kita tak buat, selesai masalah. Tapi dorongan-dorongan untuk buat perkara itu berlaku. Syaitan datang, nafsu pun datang. Sebab itu kita tengok orang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok bagaimana salafus salih dalam mereka menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya bila turun ayat berkenaan dengan hijab, tutup aurat. Jadi wanita muslimat di kota Madinah itu terus mereka mencapai kain-kain yang ada pada mereka, kain tabir ke semua, mereka tarik dan mereka tutup aurah mereka. Cepat. Kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah mengharamkan arak, ya ayyuhallazina amanu, Allah Ta'ala memulakan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar ni arak, macam betul lah sekarang ni arak, dia ada makan, ada minuman ringan, ada minuman berat, minuman keras, minuman lembut, minuman keras. Semua tu arak lah kan. Arak, maisir, judi, ansab, tenun nasib, azlam, ansab penyembahan berhala, buat patung. Kemudian azlam itu tenung nasib. Rijsun min amali syaitan, adalah perkara kotor daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, maka hendaklah kamu tinggalkannya. La'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Bila turunnya ayat ini, maka para sahabat menumpahkan, menuang segala arak-arak yang tersimpan di rumah-rumah mereka, sehingga kan disebut bahawa beberapa lama jalan-jalan di kota Madinah itu tersebar bau arak, sebab arak-arak itu sudah dituang. Dan mereka, antaranya Sayyidina Umar, dia kata apabila turunnya ayat ini, Sayyidina Umar berkata, intahaina, kami dah tak mau lagi dah, kami dah tamat dah, kami tak nak minum arak lagi dah. Menunjukkan bahawa betapa para sahabat mereka cepat apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sesuatu ayat, sama ada ayat itu ayat perintah ataupun ayat larangan. Jadi mereka terus melaksanakan ayat tersebut. Begitu juga bila mana diperintahkan peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Pada peringkat awal Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram, kemudian Allah perintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Bila diturunkan ayat tentang menghadap ke Masjidil Haram, maka cepat-cepat Rasulullah dan juga para sahabat menerima perintah ayat tersebut. Peristiwa itu berlaku waktu Nabi tengah solat? Peristiwa itu berlaku ketika waktu zuhur, ketika mana Rasulullah SAW berada di kabilah Bani Sulaim, di dekat dengan sekarang ni dikenali sebagai Masjid Qiblatain. Saya dulu belajar di Madinah. Universiti Madinah tu dekat dengan Masjid Qiblatain. Jadi ketika mana Rasulullah SAW sedang bersolat zuhur menghadap ke Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat berkenaan dengan peralihan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Maka Rasulullah SAW berpaling daripada Masjidil Aqsa tu, dia menghadap ke Masjidil Haram. Jadi para sahabat yang berada di belakang Nabi pun
mereka bertukar arah, bertukar tempat, mereka belakang, mereka pergi bergerak ke belakang Nabi dan mereka menghadap ke Masjidil Haram. Jadi sebab itu masjid itu dikenali sebagai apa? Masjid dua kiblat. Itulah perintah yang pertama yang diturunkan waktu zuhur. Kemudian lepas itu pada waktu asar barulah di Masjid Nabawi itu semayang asar menghadap ke Masjidil Haram. Jadi maknanya apabila terima satu-satu perintah Rasulullah SAW sentiasa ataupun cepat untuk melaksanakan perintah tersebut tanpa tangguh-tangguh lagi, ya. On the spot. Jadi bila sebut amal dengan Al-Quran ni ialah kita beramal dengan apa yang diperintahkan dan juga kita meninggalkan apa yang dilarang. Dia kena dua sekali, ya. Jadi maksudnya amal di sini ialah kita kena beramal dalam bentuk yang holistik, yang syumul, lah. Jadi bila Al-Quran itu dia datang dalam pelbagai aspek, dalam aspek akidahnya. Jadi bila aspek akidah terutama yang berkaitan dengan rukun iman, maka kita tidak kalau kita berpegang kepada akidah yang lain, artinya akidah kita tidak sah. Begitu juga syariat, dari segi syariat, syariat hukum fiqh ni. Jadi kita dan juga perundangan ni kita tidak boleh berpegang kepada syariat yang selain daripada syariat Al-Quran. Jadi maknanya bila kita sebut beramal dengan Al-Quran itu, sama ada dari segi akidahnya dan juga dari segi perjalanan hidup kita, suluk kita. Sebab itu bila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak baginda adalah Al-Quran. Maknanya keseluruhan Al-Quran itu dijelmakan di dalam perlakuan, dalam tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beramal dengan Al-Quran dalam aspek yang syumul. Baik, antara yang termasuk juga dalam kita beramal dengan Al-Quran ini disebut at-tahakum bil Quran. Maknanya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai perundangan hidup kita, undang-undang kita. Jadi bila kita sebut undang-undang Al-Quran ni, jangan kita hanya menganggap bila undang-undang Islam ni hanya undang-undang dari segi hudud. Itu salah satu daripada aspek undang-undang Al-Quran, undang-undang Islam. Sebenarnya bila sebut undang-undang Al-Quran ni, dia merangkumi seluruh aspek kehidupan kita. Dia ada undang-undang individu, dia ada undang-undang dalam bentuk kekeluargaan, dia ada undang-undang dalam bentuk sosial, dia dalam undang-undang dalam bentuk ketenteraan, undang-undang sebagai manusia, sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Semua itu adalah Al-Quran. Jadi bila kita sebut hukum Al-Quran ini, dia hukum yang syumul, hukum yang merangkumi seluruh aspek kehidupan. Dalam Al-Quran pun kita tengok ada ayat berkenaan dengan kita melaksanakan hukum Al-Quran ini. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekenal aspek lah, bukan hukum hudud saja, maka peringkat yang pertama Allah Taala sebut mereka adalah orang fasik. Maksudnya orang fasik sini ialah mereka tidak memahami, tidak jahil dalam hakam Al-Quran. Jadi bila jahil dalam hukum Al-Quran, bila mereka tak melaksanakan hukum Al-Quran, maka mereka dihukum sebagai fasik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak melaksanakan hukum dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang zalim. So zalim di sini ialah mereka tahu hukum Al-Quran ini hukum yang betul, hukum yang benar. Tapi oleh kerana nafsu nafsu mengajak kepada tak nak beramal itu lebih kuat, maka mereka tak beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka sebagai orang yang zalim. Sebab apa? Benda yang baik, tapi mereka tak ambil benda yang baik, mereka ambil benda yang tak baik, maka zalimlah mereka. Itu yang kedua. Yang peringkat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sebut, auzubillah, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak melaksanakan hukum apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka mereka itu orang kafir. Maksud kafir di sini ialah apabila mereka mengingkari hukum itu. Sebab itu kita kena berhati-hati ya. Jangan kita mengingkari sesuatu yang ada dalam hadis, ada dalam Quran, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW mengingkari, maka maksudnya kita kata tak sesuai lah hukum Al-Quran ini, hukum Islam ni tak sesuai lah pada zaman sekarang ni ya. Itu zaman unta boleh lah, zaman sekarang tak boleh. Dia mengingkari, maka Al-Quran menyebut bahawa faulaika humul kafirun, maka mereka itu termasuk dalam orang yang kafir. Nauzubillah. Dia tiga-tiga ni tak baik lah, tapi yang terakhir tu yang terakhir itulah paling teruk lah. yang teruk lah. Maknanya bila Allah sebut kufur di sini, kufur di sini maknanya terkeluar daripada agama Islam lah. Maknanya orang itu dia perlu, bila dia sedar, dia perlu bertaubat dan dia perlu mengucap 2 kalimah syahadah balik untuk dia kembali kepada agama Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita manusia, kemudian dia tahu, maha mengetahui apa yang baik untuk kita dan apa yang tak baik yang memudaratkan kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ketahuilah dia mengetahui sesiapa yang diciptakan. Wa huwal latif, dan dia adalah Tuhan yang maha lemah lembut dan juga maha mengetahui perkara-perkara yang seni yang halus ni. Al-khabir, dan juga maha mendalam ilmunya. Jadi semua yang didatangkan oleh Al-Quran itu semua adalah kebaikan untuk manusia. Bukan untuk mendoratkan kita, bukan, semuanya ada kebaikan. Jadi ada alangkah ruginya kalau kita menolak hukum hakam Al-Quran. Umpamalah kita membeli barang elektrik, barang apa-apa pun lah, kereta ke, barang elektrik ke, ataupun barang-barang perabot, dia akan sediakan manual macam mana nak pasangnya, macam mana nak menjaganya kan. Jadi kalau manual tu kita tak nak pakai, kita buang, kemudian kita ikut otak kita, maka barang itu dia tak akan bertahan lama. Dia akan tak lama, sekejap je dah rosak. Itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, manual kita ialah Al-Quran. Jadi bila kita tolak manual itu, artinya kita menolak kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita, kita guna otak kita sendiri, tak pakai manual Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya apa yang berlaku ialah kita sendiri yang binasa, kita sendiri yang rosak. Kita sendiri yang orang kata apa, cepat pendek umurnya sebab kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sia-sia pun umur. Akhirnya ya, di hari akhirat kita semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Baik, hak yang seterusnya ialah hak yang seterusnya ialah ta'zim. Jadi hak ni insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan. Ta'zim maksudnya kita mengagungkan Al-Quran. Bagaimana kita nak mengagungkan Al-Quran? InsyaAllah perkara ini akan dikupas minggu depan insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada saya sendiri. Jadi ada apa-apa persoalan nak tanya lagi? Boleh komen lah. Jadi tuan-tuan boleh subscribe, tuan-tuan boleh komen, tuan-tuan boleh hantar, boleh tanya. Jadi apa yang saya boleh jawab, saya akan jawab insya-Allah. Kita tangguh dulu tazkirah pada pagi ini dan kita beri laluan selepas ini untuk kita menyalin Al-Quran bersama Ustaz Zulfikri Muhammad Sobri. InsyaAllah sama-sama kita menyediakan buku mushaf nasah kita dan juga pen kita. Akhirul kalam, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru saya Ustaz Fadli. InsyaAllah kita menyambung lagi pada kali ini sesi menyalin Al-Quran. Dan sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang dah share, yang dah tengok video kelas kita sebelum ni. Ada juga sahabat kita dari Brunei, dari Singapura, dan juga terharu juga rasanya apabila video kelas kita ni ditonton di sekolah, salah satu sekolah di Aceh, iaitu sekolah, saya lupa dah nama dia, sekolah dia Al-Muhajirin, nama sekolah dia Al-Muhajirin di Bandar Aceh. Alhamdulillah, tak sangka rupanya bila kita tengah buat kelas macam ni, kalau kita tengok yang tonton ataupun yang view di YouTube cuma dalam belah-belah orang lah. Cuma ni rupanya benda tu dah ditontonkan untuk dijadikan bahan pengajaran. Alhamdulillah, rasa syukur kerana Allah SWT. Okey, untuk sebelum kita mulakan lebih lanjut tentang menyalin Al-Quran ni, saya nak berkongsi sedikit sebanyak apa yang kita tengah buat di Yayasan Restu ni. Kita sekarang tengah membudayakan balik menyalin Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mendekatkan Al-Quran, yang kita panggil Quran Live. Kenapa penting Quran Live ni? Contoh ketika PKP yang berlaku sekarang ni, kalau kita tengok sejarah daripada bulan 3 itu sampai ke hari ini, masya-Allah tabarakallah, banyak dugaan, banyak cabaran yang kita terpaksa lalui. Ada yang kena buang kerja, ada yang depres, ada yang stres. Kita pun sedia maklum bila kita tengok di media-media sosial, di berita, ada yang sampai bunuh diri, na'udzubillah. So kita mewujudkan Quran Live ni adalah untuk bagi satu harapan sinar baru kepada masyarakat, lebih-lebih lagi yang beragama Islam. Dan pada saya tak salah kepada yang beragama Islam, kita boleh masukkan budaya-budaya Quran ni, sebabnya kita tengok sejarah ataupun kita tengok baru ni statistik yang dah dibuat oleh sebuah NGO yang dia buat statistik sepanjang PKP ni saja, rekod yang dah murtad ataupun yang dah keluar daripada Islam lebih daripada 20,000 orang yang dah keluar daripada Islam. InsyaAllah, na'udzubillah min zalik. So sebenarnya angka yang sangat-sangat membimbangkan. Sampai ada NGO ni bila dia buat research, dia pergi jumpa, dia pergi orang cakap apa, pergi pujuk balik, pergi dakwah balik. Kita tak boleh nak salahkan semua orang, sebabnya ada satu kes yang saya nak cerita sikit sebelum kita mula menyalin Quran ni. Ada satu kes yang bila NGO ni dia pergi ke rumah satu family, kalau tak silap saya di Pulau Pinang. Rumah satu family ni dia pergi berjumpa ibu tunggal, ada anak lebih kurang 5 orang, bagi-bagi bantuan apa semua. Dia terkejut tengok baby, anak di dalam rumah tu pakai rantai yang ada tanda salib di baby tu. Jadi tanya mak ni, kenapa cik, kenapa makcik? Padahal orang kita, orang Islam, orang Muslim, maknya masih pakai tudung, masih lagi ni. Jadi dia tanyalah kenapa anak ni pakai rantai salib ni. Dia bagi tahulah, rupanya dia baru kehilangan suami, lepas tu PKP, tak ada kerja, jadi hilang punca pendapatan, hilang, dan dia dibantu oleh persatuan-persatuan yang beragama Kristian daripada gereja ni. Dia orang ni lah yang membantu orang-orang ni. So bila dia orang bantu, jadi dia rasa macam dah mula macam compare tu, tengok kenapa orang Islam tak bantu, kenapa orang yang bukan Islam yang bantu. Dan dia dah boleh nampak agama lain ni lebih baik daripada orang Islam. Ni kisah benar. Ni kisah benar. Saya rasa ada dah diviralkan kisah ni. Boleh tengok. Jadi itulah kita tengok tanggungjawab kita ni. Kita di Yayasan Restu ni salah satu badan NGO yang penggerak utamalah Al-Quran, Mushaf Al-Quranul Karim. So kita perlu untuk menggerakkan juga, bukan hanya kita mengedar Al-Quran, tapi kita perlu menghidupkan budaya Al-Quran. Sebab itulah kita panggil Quran Live. So
Macam mana Quran Live ni boleh membantu masyarakat lain selain kita membudayakan membaca Quran? Saya juga suka membudayakan juga menyalin Al-Quran sebab sebab bila kita menyalin ni dia ada satu perasaan yang sangat mencintai, yang sangat menjiwai dengan tulisan tu. Contoh saya tunjuk, katalah kita menyalin ataupun kita menulis Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita menulis, kita cuba menjiwai tulisan kita tu. Kita tulis dengan walaupun tak cantik tapi cuba yang terbaik. Cuba yang terbaik. Orang cakap kalau kata diri kita tu, inilah tulisan yang terbaik yang kita hasilkan. Walaupun tak secantik ataupun tak pada orang lain tengok mungkin biasa, tapi bila kita yang buat ni, kita rasa inilah tulisan kita yang terbaik. Okey, bila kita dah tulis Bismillahirrahmanirrahim, kita cuba baca dia, kita cuba menjiwai dia. Saya suka sarankan kalau pelajar-pelajar kita yang menyalin Al-Quran ni, saya suka sarankan setiap tulisan yang kita tulis tu kita baca. Kalau tulisan tu tulisan Arab, kita baca dia punya terjemahan dia. Contoh, bila kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, kita baca sekali dengan dia punya terjemahan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan cuba baca terjemahan tu dalam dengan penuh perasaan. Tu dia lebih dekat dengan kita. So tak lain tak bukan, automatik kita mula jatuh cinta dengan ayat-ayat Quran, kita mula jatuh cinta dengan tulisan-tulisan Al-Quran, dan kita akan menyelami dia, dan insya-Allah secara tak langsung Al-Quran inilah Al-Quran, ayat-ayat Quran, huruf-huruf Al-Quran ni menjadi pelindung kita, menjadi pembimbing kita. Contoh dikala kita ditimpa ujian, dikala kita stres, biasanya orang kalau kita nak hilangkan stres, ada orang cakap ambil ayat semayang, solat 2 rakaat, macam-macam lah. Boleh juga kita gunakan pendekatan dengan kita baca Quran. Kita baca Quran, kita cuba jadikan Al-Quran ni sebagai intan jantung hati kita lah, macam tu, supaya di saat kita rasa kosong, kita cuba ambil Quran. Kita pegang dia, kita sayang dia, kita belai dia, kita dekatkan dia, insya-Allah. Dan ada juga kisah sepanjang pengalaman kita dah buat video, kita dah buat kelas menyalin Al-Quran ni online ni. Ada juga yang 2-3 hari lepas saya dapat WhatsApp. Saya tak tahulah di mana dia dapat nombor dia. Dia dapat WhatsApp, ada seorang pelajar ataupun yang menonton video kita ni, dia sakit. Dia ni dah lama, dia ni antara orang yang aktif bersukan, lepas tu dia jatuh, dia cedera, dan cedera dia tu berkekalan sampai ke hari ni dia tak boleh berjalan. So apa yang masalah dia terlalu stres sebab dia nak baik dengan cepat, sampai dia rasa macam putus asa, kenapa Tuhan tak sembuhkan dia seperti sedia kala. Ini dia mengadu dekat saya, kenapa Tuhan tak sembuhkan dia seperti sedia kala, sampai dia distress, dia rasa macam dia dah putus harapan, sebab dia tak sembuh, sebab dia tak boleh jalan kan. Dia memang aktif sukan, tiba-tiba dia tak boleh jalan, dia terpaksa terlantar, bergerak pun memerlukan kursi roda. Jadi apa yang dia buat, bila dia tengok video kita menyalin Al-Quran, kita baca Al-Quran, dia cuba ikut, dan dia tunjuk dekat saya tulisan yang diikut tu, Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila ditulis Bismillahirrahmanirrahim, dia baca tulisan dia, dan tulisan dia tu dia pamerkan, dia rasa tenang. Masya Allah, tabarakallah. Orang kata mungkin salah satu mukjizat daripada ayat Al-Quran ni. So Al-Quran tu menjadi satu terapi untuk buat dia, dengan dia jadi satu yang melapangkan dia, menyenangkan dia. Tu antara yang Allah kita tengok macam mana mukjizat ataupun barakah ayat-ayat Quran ni. So tujuan kita mendedahkan, tujuan kita membudayakan balik menyalinan Al-Quran ni, tak lain tak bukan ialah kita nakkan barakah Al-Quran, kita nakkan mukjizat Al-Quran, kita nakkan
Al-Quran ni membimbing kita, kita nak Al-Quran ni sebagai pelindung kita, kita nak akan Al-Quran ni sebagai penyeri kita, dan kita nak dekatkan dengan dia. Jadikanlah dia sebagai habit yang kita kena sentuh dia hari-hari. Kita kena baca dia walaupun hanya sepotong ayat ataupun beberapa perkataan sahaja. Okey, insya-Allah. Itu sikit sebanyak apa yang kita buat, kenapa kita membudayakan balik Quran Live ni. Itulah. Dan selain itu juga kita nak membudayakan balik penyalinan ni sebab kita tahu di zaman digital ni orang dah kurang menulis. Bila orang kurang menulis, orang kenapa perlunya menulis ni sebenarnya dia lain. Contoh kenapa Al-Quran ni disalin tangan? So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Quran yang kita baca hari-hari ni disalin tangan. Kalau dia asal restu, memang sedia maklum, Al-Quran dia asal restu semua disalin tangan dan dicetak. Kalau Al-Quran yang kita baca yang dicetak di Arab Saudi, di Malik Fahad tu, itu yang disalin tangan. Penyalin dia nama Syekh Osman Taha. Dan sebab itulah Al-Quran yang kita baca tu dia lain, dia punya perasaan dia. Sebab bila benda tu ada sentuhan tangan tu, dia ada menjiwai dia lain. Samalah macam orang menyanyi. Bila orang menyanyi tu, bila dia menyanyi dengan penuh perasaan, dia punya impact tu lain. Kalau kita pergi karaoke, kalau dulu zaman saya muda-muda dulu, sekarang dah tua tu, pergi karaoke kotak tu, so kita sendiri yang kata kita seronok, tapi orang bilik sebelah dengar, masya-Allah. Tapi kenapa? Sebab kita hanya nak seronok. Tapi bila kita penuh dengan perasaan, insya-Allah. Okey. Hari ni pada kali ni sesi ni kita akan sambung. Kita dah habis dah surah Yasin. Kita dah menulis sampai ayat 7 dan insya-Allah hari ini kita akan sambung ayat yang ke-9, iaitu wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey, saya dah nak bagi 3 step macam mana kita nak dapat tulis dengan cantik. Sebab ramai juga yang tanya kita, yang PM kita tanya, Ustaz macam mana nak tulis bagi cantik ya? Saya tengok Ustaz tulis dekat dalam video tu nampak senang je. Tapi bila saya cuba buat, tak jadi. Okey, ada 3 step. Yang pertama, sebelum kita nak menyalin Al-Quran, kita kena tengok dulu ayat yang kita nak salin. Contohnya hari ni kita nak buat ayat 9, kita tengok ayat dia. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau boleh kita baca ulang-ulang pun tak apa. Kita tengok macam mana bentuk-bentuk huruf yang ada pada dalam ayat 9 ni. Huruf waw, huruf jim, huruf-huruf ni. Okey, bila kita dah baca, kalau boleh kita hafal bentuk-bentuk huruf dia. Okey, tu step yang pertama. Step yang kedua, kita tengok teknik kita nak menyalin. Tu pentingnya video ni adalah video ini untuk tunjuk kelas menyalin ni untuk tunjuk macam mana teknik. Tu yang kedua. So yang pertama kita tengok, yang pertama kita tengok ayat dia, yang kedua kita tengok teknik menyalin, dan yang ketiga kita cuba ikut dan buat latihan. InsyaAllah kalau kita amalkan 3 step ni, kita dapat menyalin, menulis dengan cantik. Dan selepas kita menyalin, kita kena bagi satu value kepada tulisan kita tu. Seolah-olah kita kena bagi satu macam reward untuk tulisan kita tu. Kita kena pamerkan supaya kita tak segan dengan tulisan kita. Terpulanglah nak frame, nak letak di dinding ke, nak ambil gambar dekat phone, snap jadikan profile handphone ke, terpulang. Yang penting selepas kita siap tulis tu, kita kena bagi reward dekat tulisan kita tu. Sebab tu saya kata kita tulis, tak semestinya kita tulis cantik, tapi kita hasilkan yang terbaik. Okey, insya-Allah. Saya minum dulu. Sedap kopi ni. So kalau nak rasa kopi sedap ni, boleh datang ke Rehlah Cafe di Serestu ni. Kopi ni sepanjang saya minum kopi ni lah kopi yang paling sedap sekali. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, wa ja'alna huruf waw. Okey, ni cara buat huruf waw. Pusing kepala dia, turun ke bawah. Okey, berhenti.
dan sambung untuk buat ekor dia. Okey, dan gunakan hujung pen lukis hujung waw ni lagi nampak tajam. Okey, waja'alna. Okey, seterusnya huruf jim. Tolak ke belakang. Buatkan kepala jim. Okey. Sambung. Terus buat huruf ain. Naik ke atas. Okey. Letakkan pen, tolak ke belakang dan tolak balik ke depan supaya dia nampak tebal. Okey. Ini huruf ain. Macam saya sebut sebelum ni, huruf-huruf Arab, huruf-huruf Arab ni, huruf hijaiyah ni memang dia unik. Bila dia tunggal, bentuk dia lain. Bila dia bersambung, bentuk lain-lain. Yang paling ketara perubahan dia ialah bentuk ain, huruf ain. Kita semua tahu bentuk dia kalau tunggal macam mana. Ini bentuk dia bersambung, memang dia berubah. Kalau jim dia masih menggunakan kepala dia, dibuang dia punya badan dia, dia pakai kepala dia balik untuk dibuat huruf bersambung. Tapi huruf ain diubah terus. Okey, sambung. Selepas huruf ain, huruf lam. Okey, naik ke atas dan sambung terus huruf nun. Okey. Wa ja'alna, kita masukkan baris terus. Baris fathah, wa, jim baris fathah, ja, ain baris fathah, lam baris mati, wa ja'al, nun baris fathah dan alif tak ada baris. Okey. Terus wa ja'alna mim baini. Min. Ni cara buat huruf mim. Okey, kalau boleh kamera zoom sikit huruf mim ni, sebab huruf mim ni agak unik bentuk dia. Okey, kita tengok, kita tolak dia dari atas. Kalau perasan huruf mim ni, saya menggunakan hujung pen sahaja sebab dia jangan terlalu nampak besar. Okey, ni guna hujung pen. Sambung bahagian bawah. Okey, kalau perasan cuba tengok huruf mim dengan huruf nun sebelah. Huruf mim ni saiz dia nampak kecil sebab huruf mim ni hanya menggunakan hujung pen saja. Sambung. Terus kita buat huruf nun. Ni cara buat huruf nun, pusing. Okey. Kalau penonton sekalian boleh tengok, cantiknya tulisan ni adalah teknik kita nak mengawal pen kita ni, nipis tebal dia. Kalau dapat kita kawal pen tu, insya-Allah dapat tulis dengan cantik. Antaranya yang paling banyak kena kawal pen ialah huruf nun ni. Okey, mula-mula kedudukan pen menegak macam ni. Okey. Tolak ke bawah. Kalau perasan pen saya bergerak ke, serong. Okey. Bergerak menegak, tolak ke atas supaya dia jadi nipis. Kalau kita boleh kawal pen untuk jaga nipis tebal, insya-Allah kita dapat menulis dengan cantik. Sebab khat ni kita hanya meniru saja. Kita tengok bentuk huruf dan kita tiru. Okey, terus mim baris kasrah. Nun diletakkan tanda min, tanda mim. Dia tak ada baris. Sebab kita tengok Quran ikut resam Osmani dan dia diletakkan mim. Nun, ba, kepala ba, turun ke bawah, tolak ke atas. Jangan terlalu panjang. Kalau panjang dia akan jadi alif. So sambung di sebelah ni dan buatkan huruf nun. Okey, kalau penonton-penonton yang dihormati sekalian masih ingat lagi, pada sesi yang lepas saya ada sebut 5 huruf yang dia bila bersambung
dengan dia di tengah bentuk dia sama. Yang membezakan dia hanyalah titik sahaja. Kalau penonton-penonton yang dihormati sekalian masih ingat, agak-agak huruf apa yang kita sebut minggu lepas? Pertama huruf ba, ta, sa, nun dan ya. 5 huruf ni dia sama saja bila dia depan, dan bila dia di tengah sama. Dia hanya berubah bila dia di akhir. Dan sebab itulah perkataan mim baini. Mim baini ni sebab huruf yang sama, jadi nak membezakan di bentuk dia, sebab tu dia naikkan salah satu huruf ni. Kenapa dia tak apa masalah Allah bahasa dia? Kenapa dia tak sekatakan huruf ni? Sebab kalau huruf ni disekatakan, disamakan, dia agak mengelirukan. Bentuk dia akan jadi seolah-olah macam huruf sin. Sebab tu dalam Al-Quran kita tengok setiap huruf perkataan dibuat, disusun tu bukan ikut suka hati susun. Dia ada dia punya sebab-sebab dia. Contoh perkataan mimbai ni dinaikkan huruf ya ni sebabnya nak membezakan satu rumah ni huruf ba, satu rumah di atas huruf ya dan huruf nun. Sebab tu dinaikkan. Dan bila kita kaji macam tu kenapa huruf nun, itulah lebih kita rasa macam jatuh cinta ataupun kita lebih rasa dekat lagi dengan huruf-huruf Al-Quran. Dan kita tahu kan huruf-huruf Al-Quran ni huruf-huruf bahasa Arab, dan kenapa Al-Quran ni dalam bahasa Arab, itulah kelebihan dia, keunikan huruf ni. Dan kita tahu insya-Allah kita semua ni akan masuk syurga insya-Allah, walaupun teruk ataupun walaupun jahat macam mana kita pun sebagai orang Islam, kita akan masuk syurga. Dan semua kita maklum di syurga nanti bahasa rasmi kita kat syurga nanti ialah bahasa Arab. Dan ini yang kita tulis ni ialah huruf-huruf Arab. Dan itulah unik dia. Okey. So ba, ya dan nun. Mim baini. Bai, ya ada tanda mati dan nun. Okey. Lepas ni kalau kita buat ayat, kita nak buat ayat sendiri, kita nak menulis surat sendiri, kalau ada 3 huruf yang sama macam ni, memang kita kita naikkan salah satu. Itu tujuan dia. Macam hari tu kita buat masa ayat pertama surah Yasin, kenapa ya tu ditinggikan adalah nak membezakan huruf ya tu dia tak sama dengan huruf sin. Nak membezakan rumah huruf ya dengan huruf sin. Okey, terus waja'alna min baini aidihim. Huruf alif penggerakan pen mula-mula serong, turun ke bawah, pen bergerak menegak dan tajam. Sebab tu huruf alif kita tengok daripada dia bentuk dia tebal, nipis dan tajam. Baru cantik huruf alif. Lepas tu huruf ya, dan huruf dal. Ni huruf dal. Dal hanya boleh disambung, dia tak boleh bersambung. Terus huruf ya lagi, sambung. Huruf ha. Ini bentuk ha yang di tengah. Huruf ha antara huruf yang agak drastik dia punya perubahan dia, bila dia di depan, bila dia di tengah dan dia di akhir. Dan terus sambung dengan huruf mim. Ini huruf mim. Huruf mim antara huruf yang banyak bentuk dia. Kita menggunakan mim yang bentuk macam ni yang kita panggil mim ekor pendek. Ni ekor mim dia. Kalau kita tengok Al-Quran, especially lagi Al-Quran yang kita terbitkan di Asal Restu ni, di Al-Quran, di dalam Al-Quran banyak menggunakan mim bentuk yang macam ni. Sebab dia mim yang bentuk ini dia lebih bentuk dia lebih nampak dengan jelas dan dia tak ambil banyak ruang. Kita tahu mim ada lagi mim yang dia turun ke bawah tu. Mim yang turun ke bawah tu kadang-kadang dia mengganggu ayat yang di baris bawah. Contohnya tiba-tiba di baris bawah tu ada perkataan yang banyak ruang dia. Contoh perkataan yang antara yang ambil ruang yang besar ialah perkataan
perkataan pula huruf yang ambil ruang yang agak besar, antaranya huruf kaf. Sebab huruf kaf dia ada kepala dia dekat atas tu. So bila ada mim yang turun ke bawah dan ada kaf, dia akan berlanggar nanti huruf dia. So huruf mim ni dipilih untuk teks Al-Quran, untuk menyanyikan Al-Quran adalah untuk mengimbangkan ruang tu. Dan itulah unik dia. Bila kita teroka lagi huruf-huruf Arab ni, huruf-huruf Al-Quran ni, memang kita dapat banyak dia punya rahsia-rahsia dia, kelebihan dia, kecantikan dia. Sebab ni huruf-huruf Al-Quran tau, huruf-huruf yang ayat-ayat dia ni yang daripada wahyu Nabi, yang daripada wahyu Nabi terima dan Nabi baca, dan benda tu berpanjangan sampailah ke kita. So mesti ada kehebatan dia, kelebihan dia, keunikan dia. Okey. Terus kita letak baris perkataan aidihim. Ada hamzah kat atas. Ini bentuk hamzah. Baris fathah. Ya ada tanda mati. Untuk letak baris memang kita kena tengok dalam Al-Quran. Kita tak boleh suka-suka hati letak, sebab kita tak tahu baris mana yang ada, huruf mana yang ada baris, huruf mana yang tak ada baris. Contoh aidihim, ya yang pertama ada baris mati, tapi ya yang kedua tak ada baris. Tak ada baris. Kenapa? Ada juga yang tanya kenapa dalam Al-Quran ni ada huruf yang ada baris, ada huruf yang tak ada baris. Itulah kelebihannya Al-Quran ni, kita belajar, dia bersanad, dia kena belajar, dia kena berguru. Dan Al-Quran ni memang daripada semenjak zaman Nabi, semenjak zaman para sahabat dibaca sampailah sekarang dan ditulis. Inilah bentuk tulisan dia. Sebab tu kalau orang tanya kenapa Al-Quran yang ni ada baris ni tak ada baris, sebab memang turun-temurun dia macam tu. Memang ini tak ada baris, ini ada baris. Macam minggu lepas isu saya dah sebut, isu huruf ya. Huruf ya di akhir Al-Quran tak ada diletakkan titik. Tak diletakkan titik. Kenapa? Sebab memang Al-Quran macam tu. Contohnya ayat minggu lepas, fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Sebab ya tu baris fathah tapi tak diletakkan titik. Sebab dalam Al-Quran resam Osmani memang macam tu. Okey, terus min baini aidihim saddan, sin. Okey, ni gigi sin yang pertama. Okey. Lepas tu sambung gigi sin yang kedua. Ni bentuk dia. Dan sambung gigi sin yang ketiga. Dan buatkan huruf dal. Okey. Saddan, baris fathah. Dal ada syaddah. Ni syaddah. Dan ada tanwin. Okey, beza tanwin ada dua. Satu tanwin yang dengung, satu tanwin yang tak dengung. Kita dah sebut dah pada sesi yang lepas. Tanwin yang dengung dia tak selari. Nampak? Dia tak selari. Tanwin yang tak dengung dia selari bentuk dia. Sebab memang bentuk-bentuk ni pun dibuat tu ada sebab dia dah. Bukan saja-saja dibuat. Okey, terus sadam wamin. Wamin, waw, mim, nun, okey, waw baris atas, mim, mim ada, nun ada tanda mati. Khalfihim, kha, ni bentuk kha. Okey, dalam perkataan khalfihim ni boleh tengok bentuk kha dan bentuk jim wa ja'alna ni bentuk dia berbeza. Okey, bentuk
jim ataupun bentuk kha yang khalfihim ni, bentuk ini ialah untuk tujuan selepas huruf dia, huruf yang naik ke atas. Inilah bentuk dia. Contohnya kha dengan lam, kha dengan kaf, ataupun apa-apa huruf yang selepas dia naik. Inilah dia punya bentuk dia. Kha dengan dal, ini bentuk dia. Okey, terus huruf fa, lam, fa. Fa. Terus ha. Ha. Terus ni huruf mim. Okey, khalfihim. Kha baris baris atas, lam tanda mati, fa baris bawah, ha baris bawah, mim tanda mati. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Saddan. Okey, terus saddan. Ada dua perkataan saddan dekat ayat 9 ni. Sin, dal, alif. Okey. Sin baris atas, dal, dan ada juga tanda mati. Tanda mati yang kedua ni pun sama, dia tak selari sebab huruf yang selepas dia huruf fa. Bila huruf fa dibaca dengung. Okey. Okey, huruf yang perkataan seterusnya fa'aghshaynahum. Okey, fa'aghshaynahum. Fa, alif, fa terus sambung dengan alif. Ghain, fa'aghshayna. Ini cara buat huruf ghain. Tolak dulu, kepala dia ni kena lukis. Maksud lukis ni kita gunakan hujung pen sahaja. Tolak, lukiskan dulu kepala dia. So baru buat dia punya leher huruf ghain. Tolak macam ni. Okey, sambung terus huruf ghain. Pergi ke huruf sin. Ni huruf ghain. Terus huruf shin. Shin. Selepas huruf shin, huruf ya. Dinaikkan sikit huruf ya ni sebab nak membezakan bentuk dia. Takut nampak macam huruf sin. Ya. Nun, nahum. Ha. Ni cara buat ha. Sambung huruf mim. Ni cara buat huruf mim. Okey, shin. Okey, baris dia fa baris atas. Ada alif, ada hamzah dan ada baris atas. Fa'aghshayna. Ghain baris mati.
Shin baris atas, ya baris mati, ada baris ada tanda. Nun baris atas dan anda tanda mat. Tanda mat yang dibaca 2 harakat. Nahum. Ha baris depan, baris doma. Dan mim baris mati. Okey. So sikit lagi. Fahum la yubsirun. Fahum la yubsirun. Fa ha. Huruf fa pastikan huruf fa, huruf qaf dengan waw ni dia ada lubang dekat tengah. Ha. Sambung. Mim. Okey, fa baris atas. Ha baris depan. Mim ada tanda mati. Kena letak tanda mati. La yubsirun. Okey, ni lam alif. Tarik ke bawah. Pusing ke kiri. Dan buatkan alif. Alif dia ada kepala ni. Okey. La yubsirun. Yubsirun. Ya. Ya. Ba. Sod. Ni cara buat dia. Sod. Sod diletakkan di atas huruf ba. Ni untuk huruf sad. Dan terus huruf ra. Ni cara sambungan dia. Ra dilukis di bawah ekor dia. Terus huruf waw. Okey. Dan huruf yang terakhir huruf nun. Huruf nun. Okey. So baris dia la baris la lam alif baris atas, ya baris depan, baris doma, ba baris mati, yub, sod baris bawah, yubsi, ra baris depan, waw tak ada baris, waw dibaca panjang 2 harakat, dan nun baris atas. Okey. So itulah ayat yang ke-9 surah Yasin. Selepas kita dah tulis ini, kita baca dia. Kita baca ayat yang kita tulis. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey. Salah satu yang saya sebut tadi adalah kita nak bagi tulisan kita bertambah cantik, ayat-ayat Quran yang kita salin ni kita ulang baca dan kita jangan simpan. Kalau boleh kita letakkan tarikh dekat sini, kita letakkan dia punya jam dia berapa pukul berapa kita buat, dan juga kita letakkan tanda tangan dekat sini supaya dia jadi kenangan dekat kita, dan kita framekan.
Kita framekan dan kita tengok tulisan kita tu hari-hari. InsyaAllah banyak manfaat dia. Kita masukkan frame letak di dinding tu, daripada kita letak gambar kucing ke, gambar-gambar yang orang cakap kalau boleh gambar-gambar ataupun tulis yang memberi manfaat. Kita tahu kan kalau kita letak dekat dinding tu tulisan-tulisan Al-Quran, zikir apa semua, selama itulah malaikat sentiasa berzikir di rumah kita, sentiasa bersama dengan kita katanya, insya-Allah. Okey. Itu saja untuk sesi kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat kepada penonton semua. Dan saya mohon juga untuk like dan share supaya ilmu ataupun pengalaman penyalinan Al-Quran ni kita dapat kongsikan juga kepada orang lain. Mohon maaf salah dan silap. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.